Selamat petang Okey. Okey, salam perkenalan daripada saya. Saya Puan Leni. Duduk Temiang je. Ni pun orang Temiang juga ni, Abang Syawal ni kan. Okey, kenal tu. So tahniahlah pun orang Temiang, tak jumpa orang Temiang tapi kawan jumpa. Tapi di dalam rangkaian saya juga ni sebenarnya rezeki. Kalau bukan rezeki kita, jiran kita pun bukan. Tak tertulis bukan kita punya rezeki, bukanlah kita punya kan. Rezeki kita ni dah dituliskan. Tinggal lagi nak usaha je. Okey, sedikit latar belakang saya. Saya dekat dalam MSP ni tahun 2021 ni cukup 8 tahun. Okey, nak jadikan cerita, saya ni bukan orang buat mata level. Saya bukan orang mata level, tapi latar belakang saya memang family business. So memang orang business ni dia tak ada masalah nak buat bisnes. Tinggal lagi benda ni jadi dengan tak jadi je. Nak dengan tak nak, tu saja. Produk memang kita dah akui produk weekend ni, produk dia memang bagus. Saya terlalu banyak testimoni produk weekend. Yang saya suka dekat weekend ni, salah satunya sebabnya macam KB cakap tadi. Dia telus. Kau buat, kau dapat. Kau tak buat, kau tak dapat. Dekat sini, dia tak ada istilah kayakan orang atas. Tak ada istilah. Bagi saya boleh beat income kalau saya nak. Saya boleh beat income orang atas saya. Kalau saya nak, memang saya boleh dapat. Dekat sini semua orang pun boleh dapat. Kalau akak laju, boleh beat income saya, boleh beat income KB. Cuma tinggal lagi MSB ni dia pun adil. Takkanlah kita dah perkenalkan orang, kita tak dapat apa-apa. Tak adil juga kan. Jadi setiap pembelian, setiap bonus memang ada persen. Cuma persen tu tak tinggi bagi orang yang buat lebih banyak dapat daripada orang yang berada di atas. Tinggal lagi cara dan bagaimana nak buat tu kena tahu. Macam saya, boleh dikatakan semua rangkaian saya 8 kaki semua bergerak. Semua bergerak. Macam mana nak bagi dia orang gerak ni? Daripada peringkat awal saya buat adalah servis. Memahamkan orang. Macam mana nak buat bisnes ni? Ramai orang, dia tahu peluang tapi dia tak tahu macam mana nak mulakan buat bisnes ni. Macam mula-mula saya buat bisnes dahulu, saya banyak bercerita tentang testimoni dahulu. Tentang buat duit ni kadang-kadang bukan tak boleh nak cerita buat duit. Memang ada orang satu part dia dah selesa dengan ada pendapatan. Satu part lagi dia memang sedang cari peluang. Yang satu part lagi yang tak ada duit. So kita kena tengok latar belakang orang yang kita nak buat bisnes tu. Ada orang memang sedang cari peluang, dia ada duit tapi apa bisnes yang dia nak buat? Ada orang sedang mencari peluang nak sihat dan ada orang memang tak nak cari peluang. Banyak dekat atas dunia ni yang hanya menadah menunggu subsidi orang bagi. Tak ada, tak ada lagi dah. Sekarang nak duit kena usaha dan terus usaha, buat dan terus buat. So saya dah 8 tahun. Dah macam-macam saya dah dapat. Saya tak perlulah cerita apa yang saya dapat. Kalau ikutkan saya sebenarnya bab menceritakan pendapatan. Boleh saya ceritakan pendapatan saya. Memang saya dah dapat, kalau ikutkan setiap tahun saya dapat pergi menunaikan umrah. Cuma dah Covid ni memang tak dapat nak pergi. Dan sebenarnya banyak yang saya dah dapat daripada kehidupan saya yang hanya kalau ikutkan secara logik akal, secara pemikiran di dalam luar kotak tak tercapai dah. Tetapi saya buat dengan niat yang satu, saya nak tolong orang sihat. Yang pertama. Yang kedua, bila saya dah tolong orang, saya tak sangka bonus saya yang pertama memang tak banyak. Minggu pertama bonus saya 300 lebih je. Dan saya tak tahu pun tentang bonus ni. Dan saya tak suka bab sistem. Lillahi ta'ala saya tak suka dan membuatkan saya nak register. Dan 8 tahun saya buat bisnes ni saya tak pernah register lagi. Lebih lagi hebat lagi bab register. Bab register dah suami saya. Saya tak suka bab tengok buka sistem, tu bukan kerja saya. Kerja saya bercakap je. So minggu yang kedua, tanpa saya jangka, bonus saya mencecah 2,000 lebih. Minggu ketiga cecah 7,000 dan minggu keempat cecah 24,000. So dalam masa 1 bulan, kiralah sendiri berapa yang saya collect dengan bermodalkan sekali. Maksudnya bermodal tu sekali ni macam ni. Katakanlah dulu kita beli 4 pasang stokin, kita habis jual, kita restock lagi. Kita habis jual, kita restock lagi. Kebanyakan orang gagal buat bisnes ni, dia habis jual duit dia, lepas tu dia pergi shopping.
So macam mana dia nak buat bisnes continue lagi? Continue. Maksudnya modal tak nampak lah. Pernah ada orang tanya saya, macam mana modal sekali? Modal dia macam ni. Sebab saya pernah ajar dan saya ajar network saya yang banyak juga sukses. Duit bisnes tu diasingkan. Jangan campur dengan duit yang kita gunakan harian. Duit bisnes katalah modal dia 700, sekarang ni 720, duit tu diasingkan. Katalah bila ada penjualan, MSP ni tak salah kalau untuk jual retail dan jual harga ahli. Tak salah. Dia cuma jangan jual lebih je. Katakanlah dekat kotak tu RM205, walaupun kita dapat package RM308 tu jatuh sepasang stokin berapa? RM308 bagi 2, lebih kurang RM104. Okey, RM104 kita boleh jual dekat orang RM180 ataupun RM205. Tak salah Sebab di situ ada keuntungan runcit kita. Tak salah, kena tahu ni. Sebab ada orang pernah tanya saya, boleh tak jual harga runcit? Sebab costing dari segi minyak. Betul. Katalah sepasang stokin kita nak kena hantar, tapi kos itu kalau kita jual harga ahli, memang kita dapat bonus. Tetapi bonus tu adalah kedua. Itu adalah kelebihan yang ada dekat dalam MSB. So kalau orang tu cakap, kenapa dia jual murah? Okey, nak tahu jual murah baru kita buka tentang package. Dia dapat murah tu sebab dia beli package yang ada sekarang ni, automatically dia didaftarkan. Ini yang ramai orang tak tahu. Sekarang kau ada yang MV punya, Mac Value punya tu. Tengok nak tunjukkan macam mana buat duit sekarang yang mudah dan cepat. Sebab dulu MSP tak ada package Mac Value ni. Saya terus terang cakap, waktu kita orang naik di dalam MSB, package yang paling murah adalah satu set bersamaan 4 pasang stokin dengan nilai waktu saya masuk dulu 665. So dia naik 720. So kena faham. Kena faham dia ada pro and con dia dekat sini. So Mac Value ni memang kita nampak 2 pasang. Okey, yang ni nama dia travel kit. Okey, ni travel kit. Saya ada 2 Mac Value, dia ada travel kit. So beza dia adalah bonus. Beza dia adalah bonus. 720 dulu kita beli, modal dia 720, dapat 4 pasang stokin kali dengan 10%, baru kita dapat RM52.80. Bonus dia. Tetapi hari ni modal lagi kecil, tapi dia kira yang ni 40% punya bonus. Maksudnya 528 dia kali dengan bonus, kali dengan BV dia. BV dia dekat sini 80 BV. So 80 BV kali dengan 40%, jadi bonus kita 264. Package lagi murah, bonus lagi tinggi. Ini kita masa ni lah kita sharing. Tetapi dia ada lagi package yang kecil lagi. Ni dia Mac Value. Mac Value ni 2 stokin zaman 180 harga sepasang stokin. 2 dah 360, tapi ini dah jadi RM308. Cuma dekat sini kalau ikutkan sebenar BV, satu produk adalah 40 BV. Tetapi ni dia kecilkan BV. Ni ramai orang tak faham dekat sini. Cuma dia naikkan dikali dengan 40%. Okey, kalau 2 pasang ni bonus berapa? 2 pasang RM52.80. Tapi modal RM308. Dulu modal 720, dapat 4 pasang. Okey, tapi RM52. Ini RM308. 2 pasang kita akan dapat bonus RM52.80. Sebab ada orang cakap rugi. Saya cakap dekat sini bukan rugi. Tadi kita dah cakap first nawai tu kita nak tolong orang. So kita akan jumpa orang kan. Kita tak jumpa kucing, kita tak jumpa binatang, kita jumpa orang. So mentaliti manusia dia mesti nak murah. Betul? So memang kita tengok first sekali benefit dia murah kepada pembeli, ada bonus kepada kita. Kena ingat tu. Sebab kita akan jumpa, bukan kita dulu apa-apa saja bisnes, the first one adalah customer. Tu sebab orang selalu cakap customer always right. Walaupun customer tu salah, dia tetap always right selagi di dalam kedai kita. Kalau dia dah keluar selangkah pada kedai kita, dia tak ada right lagi dah. Dia no dah. Itu dia punya apa? Dia punya undang-undang customer. Dia sentiasa akan mengatakan dia betul. Tetapi tak. Okey, so dekat sini ada pilihan. Pilihan lah. Saya cakap betul. Mac Value ni banyak membantulah kepada orang yang baru nak mula buat bisnes.
Sangat membantu. Memang betul RM180 pun boleh dapat, boleh jadi ahli. Tetapi kita ambil lah produk yang lagi murah, dapat lagi percuma. Rosella. Banyak percuma dia sekarang, terlalu banyak sampai saya pun pening. Pening sebab terlampau banyak produk. Terlampau banyak produk. So macam ni, saya bukan, Rosella adalah produk baru MSB lah. Dan saya pun tak berapa arif dekat dalam produk ni. Sebab saya naik pun di dalam weekend. Dan saya terus terang cakap, saya suka produk weekend ni. Dan saya akui produk weekend ni, keberkesanan dia, and then dia punya jangka hayat dia. Dan ramai orang yang paling saya frust sekali, bila dia membeli, dia tak pakai. Dia rasa macam tak ada apa-apa. Saya nak tanyalah, kalau hari ni lah Allah tunjukkan saluran darah kita yang reality, badan kita ni transparent, yang boleh nampak, takut tak? Maksudnya di dalam ni nampak jantung, nampak apa semua. Takut sebab kita tak nampak lah, kita tak pernah kisah. Bila tahu-tahu dah sakit, bila tahu-tahu dah stroke, darah tinggi, kencing manis, sebab tak nampak lah ni. Cuba nampak. Dekat sini dah blok satu. Contoh dah blok satu kan. Nak lagi sokok, nak lagi makan minyak-minyak, tak mungkin sebab dah nampak dah. Yang ni dah tinggal 90% dia nak blok ni. Agak-agak lah nak langgar juga tak dia punya, orang kata apa yang kita tak boleh makan. Sebab Allah tak tunjukkan. Macam tadi tengok, cek kapilari darah kan. Kalau saya tengok kapilari darah tadi, memang saya akui saya takut. Sebab saya biasa buat cek darah, saya tak pernah jumpa darah macam tu. Kecuali saya pernah cek darah budak yang ada masalah jantung berlubang. Jantung berlubang dulu dia punya tu macam yang bulatan besar tu. Lepas tu bila dia pakai produk weekend, benda tu mengecil. Mengecil tu testimoni saya sendiri dekat Kraton. Budak tu kecil lagi. Dulu dia berlari, dia mudah semput. Sekarang dia dah tak ada masalah tu lagi lah. Tapi dia memang ikut saiz budak memang tak ada. So pakai saja apa yang ada, jadi benda tu melekat pada badan. Sebab weekend ni adalah produk ni bersentuh pada kulit. Dan dia banyak, terlalu banyak produk. Terbaru adalah dia punya produk adalah V-Fit. V-Fit saya pakai. Ni V-Fit ni. Ni saya pakai ni. Dalam ni V-Fit ni. Produk weekend. Saya ni cakap tak boleh cakap tak ada testimoni. Saya punya perangai kalau cakap bila saya pakai. Kalau saya tak pakai, saya tak akan cerita dengan orang. Saya tak boleh tipu benda ni. So, okay, ni V-Fit ni saiz dia lah. Dia kalau ikutkan, kalau sebelum pakai lagi kecil lagi pada ni. Kalau ikutkan macam tak muat. Tapi sebenarnya ni saiz M. Buat masa sekarang memang saiz M saja yang ada. Dia cover pinggang tak? Dia cover pinggang lah sampai sini. Okey, apa yang berlaku? Okey, saya ni buka kedai makan. Kedai makan saya dekat sini kedai anak saya. Aisyah di kitchen tu, dekat Taman Seri Penaga tu. Dekat tu kedai tepi tu kedai anak saya. Saya adalah masak dekat situ. Ni saya tinggalkan kejap sebab apa? Ada yang cover untuk saya masak. Terjadi pada saya, okey, tipulah kalau kata tak penat. Betul tak? Berdiri terlalu ramai sampai orang pernah cakap dengan saya, boleh tahan yang berdiri? Saya cakap, saya tak ada masalah tu sebab bila malam saya akan weekend. Tetapi bila saya pakai V-Fit ni, 2 hari dah pakai V-Fit, langsung tak ada rasa letih. Tak ada rasa letih dan pinggang rasa terjaga. Kita problem pinggang dia, saya angkat kuali tuntang, sudut tuntang. Dia akan tiba-tiba, krem ni dia bukan ada bagi signal, dia akan tiba-tiba je krem. Saya pernah lalui kena krem ni, tapi bila saya pakai V-Fit ni, ini baru saya boleh cerita. Pengalaman saya sendiri, saya pakai saiz M. Kaki ni saya nak beli lagi satu ni sebab nak buat tukar-tukar kan. Kaki ni memang tak ada rasa sakit. Rasa dulu kita pakai V-Multiple. V-Multiple tu untuk tangan, dia boleh untuk kaki, tapi dia setengah je sampai sini. Kali ni V-Fit ni dia sampai dekat pinggang. So, pengharapan saya lah, kita perasan pernah tengok orang pernah stroke, jatuh je terus kan. Jatuh terus, dia tak ada signal stroke ni. Dia terus jatuh sebab punca dia darah tinggi dan kolesterol. So, hopefully lah, kita tak nak benda tu berlaku kat diri kita. Bukan kat orang lain, kat diri kita. Orang lain tu memang kita mendoakan dia sihat. Yang diri kita ni, macam saya, tahun ni umur 42 tahun. Macam-macam boleh berlaku. Penyakit ni tinggal ready nak datang je. Kalau saya tak jaga, habislah.
Saya kalau boleh, saya selalu cakap dengan dia orang, kenapa saya invest untuk kesihatan? Kalau boleh, ini doa aku, kalau boleh panjang umur, biarlah sihat, bukan terlantar. Betul tak? Biarlah kita sihat, bukan terlantar. Itu pengharapan saya dengan Allah. Saya cakap, kalau ya Allah panjangkan umur aku dalam keadaan aku sihat, bukan aku terlantar. Bila terlantar, yang sakit dah tentu sakit, yang menjaga pun akan sakit. Kalau kena badan kecil, tak apa. Kalau badan besar, kena pula kalau kena pakai pampers, nak tukar pampers, nak angkat, nak itu, nak ini semua. Benda tu kena fikir panjang lah. Untuk sihat ni, fikir kita. So hari ni selalu saya cakap, invest untuk kita, bukan invest untuk orang lain. So dalam MSB macam ni, nampak tadi KB kata untuk apa ni? Untuk target kan? Target. Okay. So sebenarnya goal setting ni atas kita. Atas kita goal setting. Bukan atas KB, bukan atas Haji, bukan atas siapa-siapa. Goal setting ni, apa yang kita kena buat goal setting ni adalah kita punya komitmen. Paling senang. Macam saya komitmen, 1 bulan saya mesti kena ada berapa ribu. Contoh kereta, rumah, insurans, apa semua kan. Sebab sekarang ni boleh dikatakan hutang melebihi daripada pendapatan. Majority, bukan minority. Lagi dah hutang, buat lagi loan untuk tutup hutang. Padahal bukan tutup hutang. Hutang tutup, tambah lagi hutang. Jadi dalam keadaan sekarang, yang dah buat bisnes tu continue buat bisnes. Bagaimana nak memperkenalkan produk weekend ni? Ada cara dia bukan approach orang. Jangan cakap orang tak ada duit. Jangan sentuh sangat 100%. Jangan cakap kau tak sayang ke diri kau. Jangan. Ya, kau ni takkanlah macam ni kau tak nak keluar duit. Jangan. Sebab ada orang dia lebih tahu bila dia nak membeli. Betul tak? Kita tak tahu. Lagi anak nak masuk sekolah sekarang. Betul? Kita takkan nak push dia beli walaupun weekend dah murah sekarang. Bagi saya berkongsi dengan orang, saya buka peluang dulu. Saya buka peluang dulu. Sampai sekarang orang kontak saya cerita dekat dalam Facebook semenjak 2013. Dan saya ada Facebook pun semenjak 2012 rasanya. 2010 tu lah. Semenjak ada weekend, hari-hari saya cerita dan sampai sekarang orang cari saya. Sebab orang tahu saya jual produk weekend. Walaupun memang yang makan tu kedai makan lah. Yang weekend ni adalah income saya untuk side income. So dekat sini ada 2 income lah. Untuk cover, untuk hidup. Dan cerita sekarang ni tak ada cerita pasal melancong tak boleh. Naik kapal terbang tak boleh. Asia pun dah bankrupt. So kita nak cerita pasal apa? Now cerita dia macam mana nak hidup, nak survive. Itu je. Saya selalu cakap dengan orang, aku banyak duit pun, paling banyak minat pun, kalau kau sakit kau RM5 je. Kita ada komitmen kita sendiri. Tu saya cakap, apa yang berlaku bila dah sakit? Dia dah sakit. Sekarang nak ke hospital pun susah. COVID punya penangan. Kan? Alamat menung nak tengok kipas. Air mata meleleh. Dah sakit. Nak swab lagi, nak apa lagi. Dah sakit pun nak kena swab. Yang nak melawat silat-silat memang orang tak datang dah. Silat mati dekat hospital. Orang tak ziarah. Ini yang berlaku saya cakap. Dalam keadaan sekarang ni kita kena buka mata, buka minda. Apa yang aku nak sekarang? Apa yang aku kena buat? Walaupun saya dah ada perniagaan saya sendiri, saya weekend still continue. Sebab apa? Ada permintaan. Ada permintaan. Sebabnya memang sampai sekarang masih ada permintaan. Tinggal lagi sikit dengan banyak sahaja. Kalau saya dulu, saya selalu obsession. Dan saya akan full swing. Dan situ saya cakap, saya ni online ni tak berapa hebat. Tak berapa hebat sangat nak buat bisnes online. Tapi boleh lah. Cuma banyak intro diri sendiri je. So intro diri sendiri, orang dah kenal, orang dah percaya, orang beli. Jadi dekat sini kalau nak buat dengan bermodalkan yang tak ada pun 180 pun dah boleh buat duit. Tapi kena faham lah. Macam KB, dia lagi hebat dari segi sistem. Tu sekarang saya cakap. Sebab dia yang register. Betul tak? Dia yang register, saya tak register. So kalau dia tanya dia ni, dan ciri-ciri kau nak tahu, kau pergi tanya Faizal. Kau jangan tanya aku. Sebab saya terus terang cakap, saya suami isteri, satu part bahagian marketing, satu part bahagian sistem. So kita orang bagi 2. Dia memang takkan bercakap. Dia akan cakap bila buat sistem, dia boleh tengok dah placement dekat sini berapa dia dapat. Placement dekat sini berapa dia dapat. So kita orang bagi 2. Kerja bagi 2. So okey, sekarang ni masing-masing ada isteri, ada suami, buat dah macam tu.
Belajar seorang pasal sistem, belajar seorang pasal produk. Sebab yang beli dekat kita adalah orang yang kenal kita. Intro macam Abang Syawal dekat Desi Kiara, berapa ramai lagi tak pakai lagi produk weekend. Intro je. Intro tak payah cakap susah-susah. Sebab berapa ramai orang masalah sukar tidur. Ramai. Dia dah terjaga, dia dah tidur, dia terjaga, dia susah nak tidur balik. So, apa sekarang tak, lagi-lagi kalau di menghantui tu penyakit dia penyakit duit lah sebenarnya kita kan. Kanser poketnya kan, asyik lolos je. Tengok. Saya tahu sebab apa? Itu sebablah saya punya kedai tu memang ada part yang bahagian makanan yang agak tinggi, ada part bahagian yang mahal. Sebab dia buat kanser poket ni lah yang kita kena jaga. So kalau nak lebih faham tentang marketing, dia cari KB. Saya kalau setakat testimoni, insyaAllah. Setakat nak sharing, sebab kalau ikutkan dekat MSP ni, achievement lah dari segi top stokis, saya adalah nombor 1. Nombor 1 dekat dalam Malaysia. Top stokis saya. Dan achievement dari segi pelancongan, melancong percuma, saya juga nombor 1. Dan Alhamdulillah last year saya dapat tiket percuma, 5 tiket percuma pergi Taiwan. Saya dapat bawa mak, abah, akak saya suami isteri. Percuma daripada MSP. Jadi apa saja yang saya buat hari ini adalah saya meletakkan impian saya. Dan impian saya 2021 ni, saya nak kumpulkan duit dan nak keluarkan lagi satu kereta impian saya, iaitu Mustang. Itu impian saya. Itu memang saya dah letak dalam jiwa saya, Mustang warna kuning yang dibawa oleh saya. Itu adalah impian saya. InsyaAllah, dan saya pun dah pergi tengok kereta tu, dan saya pergi tanya dah berapa down payment yang saya kena bayar. InsyaAllah. Tapi dalam bukan masa terdekat, saya bagi masa untuk diri saya berusaha dahulu. Kalau setakat down payment tu memang dah ada. Tapi ya every month ni kita kena maintain dia tu kan. Dia punya, kalau apa-apa kerosakan. Saya tak nak lah pakai kereta mewah, tapi kereta mewah saya tidur kat rumah. Tapi memang tidur dah, kereta emas saya tidur. Bukan tidur sebab rosak ke apa. Sebab dah terlampau banyak kereta. Sebab tu saya kata kereta pertama saya Alphard dekat dalam MSP ni. Selepas 3 bulan saya buat MSP, saya keluar satu kereta Alphard. Dan insyaAllah tahun ni memang tak ada, dah settle bayaran. Sebab tu dah saya kata, saya bukan asal orang kaya. Saya bukan dipupuk kehidupan saya dengan duit oleh arwah ayah saya. Ayah saya menjaga ayam di Pasar-Pasar Semban. Nah, Leni duit tak ada. Kita orang ni dibesarkan dengan usaha dan ada impian. Dan tahun 2020, impian saya juga tercapai tanpa saya duga. Itulah Aisyah di Kitchen. Yang saya tak sangka pula mencecah 100,000 saya buka kedai tu. Bolehlah datang kat kedai saya nanti. Itulah saya kata 2020 orang diuji dengan kehilangan kerja, diuji dengan kehilangan pendapatan. Saya pun diuji juga, tapi diuji dengan kekayaan. Kekayaan yang Allah bagi, lahir satu biji kedai yang saya tanpa saya duga. Jadi dekat sini apa yang kita kena buat hari ini adalah matlamat kita yang sebeli kita, yang saya hanya orang biasa-biasa yang cuma ada satu impian dan satu tindakan. Dan Alhamdulillah tanpa saya duga macam-macam saya dapat. Sebab saya bukan orang kaya. Itu je saya boleh cakap. Tiada beza saya dan ada orang yang di depan saya ni, cuma adalah tindakan dan usaha. Dan kena penuh istiqamah, buat dengan sabar dan syukur. Dia akan sampai juga. Tapi saya memang full swing gila-gila. MSB saya full swing gila-gila. Dan saya buat apa-apa saja saya full swing gila-gila. Sebab saya, jenis saya bukan challenge dengan orang. Saya tak pernah challenge dengan orang. Saya tak pernah kisah apa orang ada. Saya tak pernah kisah apa orang kata. Dan saya pernah kisah apa yang saya rasa. Kau boleh cakap, kau boleh cerita, kau boleh kata, itu kau. Aku kata apa yang aku kata. Aku rasa apa yang aku rasa. Ini kalau aku susah, aku yang rasa, bukan kau yang rasa. Jadi aku bertindak demi apa yang aku rasa hari ini. So tu saya cakap dengan suami saya, aku akan buktikan siapa diri aku yang dilahirkan oleh mak dan ayahku. Selagi mak aku hidup, aku ada impian aku nak bahagiakan dia. Sebab mak umur dah 60 lebih. Saya nak mak saya duduk rumah, saya bagi dia duit. Bagi duit itu memang dah berlaku pun. Bila saya berjaya, air mata mak saya je yang keluar.
Dia tak sangka kejayaan anak saya. Dan saya mohon kalau kepada sesiapa yang nak berjaya, mohonlah restu daripada mak ayah. Sebab orang pertama itulah. Orang pertama saya mohon maaf pada suami saya. Waktu saya nak mulakan bisnes ni, saya mohon restu daripada suami saya. Suami saya pun pelik tengok. Kenapa saya menangis-nangis, saya minta maaf dekat dia. Saya kata, bang, izinkan kita nak buat bisnes ni. Tanpa izin dia, saya takkan berjaya juga. Kalau dia tak izin, dia suami saya. Dia restu daripada dia. Saya cakap betul, restu suami ni, kejayaan kita, mesin duit kita hanya ada pada kita. Suami ada pada isteri, isteri ada pada suami. Ini yang saya belajar. Saya mengenali tentang restu ni selepas saya dah kahwin 21 tahun. Percaya tak? Saya dah kahwin 22 tahun. Saya dah kahwin tahun ni 23 tahun lah. Sebab anak saya pertama dah 21 tahun. Restu dia lah. Kalau tanpa restu dia, saya selalu cakap. Sebab suami saya ni boleh dikatakan tiap-tiap hari tak pernah tinggal tahajud. Dia cakap, bang, tolong doakan bang. Tolong doakan. Kadang saya terbongkang tidur. Saya bagi tahu kalau saya dah penat, saya tak semayang dah tahajud tu kan. Saya dah tidur. Kadang pukul 2 pun saya dah baru nak tidur. Saya cakap dia, bang, tolong doakan. Sebab apa? Doa abang. Sebab tu saya kata dengan anak-anak saya, mohon doa kepada ayah. Ayah selalu tak pernah tinggal tahajud. Ayah hanya buat tahajud. Doa dia. So salah satu doa dia jugalah saya berjaya. Sebab tu suami saya dia tak banyak cakap. Salah satu doa dia juga macam-macam saya dapat. Dan suami saya dah tak bekerja. 25 tahun bekerja kilang. Kim Hin Ceramic tu orang dia. Berhenti pada tahun 2015. Saya cakap dia berhentilah ikut kita buat bisnes. Saya juga yang cakap, dia driver, dia bawa saya. Dia bawa saya pergi sana pergi sini. Jadi dekat sini restu lah. Saya cakap tentang bila kita dah counting semua tentang harta, tentang kejayaan, tentang dapat semua, kita kena come back balik. Maksudnya kita kena ingatlah asal kita. Macam suami isteri ni memang orang kata apa, memang orang kata ada keperitan dia. Kadang-kadang suami tak sokong isteri, kadang isteri tak sokong suami. Ini berat, memang berat. Untuk berjaya ini perkara yang paling berat. Itu saya bagi tahulah. Perkara yang paling berat kenapa orang tak berjaya kadang-kadang bila isteri dah mula tak percaya suami, bila suami dah tak percaya isteri. Saya terus terang cakap lah, orang kalau jumpa saya, majoriti jumpa saya lelaki. Saya cakap dengan suami saya, kau jangan nak cemburu sangat. Kalau tidur sebelah kau pun aku juga. Tapi alhamdulillah suami saya, dia faham saya. Yang benar ni dia faham saya. So bila saya jumpa, memang totally saya jumpa lelaki. Banyak lelaki daripada perempuan. Sebab saya rasa senang saya nak bercerita. Dan kan kalau yang saya belum jumpa lagi lah lelaki yang saya jumpa cakap, okeylah saya tanya isteri saya dulu, tak pernah. Tapi kalau isteri ni kalau jumpa, nanti saya tanya suami saya. So lebih baik saya combine suami lagi daripada isteri. Sebab saya rasa lebih mudah saya jumpa. Sebab lelaki ni dia tak ada complicated sangat tau. Kalau perempuan ni dia banyak sangat complicated. Terus terang cakap, dia banyak tanya. Dia punya soalan. Tapi lelaki ni, bolehlah, okeylah, itu jawapan dia. Okeylah. Tapi kadang-kadang, bila dah lama-lama, bila dia dah faham fungsi apa semua, dia akan lagi hebat daripada kita. Itu lelaki. So kena faham kehebatan lelaki ni. Lelaki ni perlu disokong, perlulah kena ada sokongan daripada kita juga. Macam saya memang dengan suami, saya yang lebih ke depan dekat dalam MSB. Dan saya sebab pernah orang cakap macam ni, suami aku tak sokong lah. Saya cakap ni, macam mana suami kau tak sokong, kau habiskan duit dia, kau tak ada bukti. Betul tak? Tapi kalau dapat isteri yang membuktikan kejayaan, saya cakap suami saya cakap ni saya, abang duduk dan diam, dia doa je kita punya. Dan dia akan tolong. Saya bawa dia pergi umrah. Saya bawa dia pergi New Zealand. Saya buktikan, saya bawa anak-anak pergi umrah semua. Dan saya buktikan, saya cakap dengan dia, saya akan jadi isteri yang hebat dan buktikan yang saya akan. Tu saya cakap dengan dia, bang doakan kita dapat Mustang. So bawa Mustang, dia juga bawa Mustang dua ni. Takkan saya je seorang. Tu kalau Mustang 2 orang, kita naiklah 2 orang. Dah rasa kan. So itu saya punya impian. Saya cakap dengan dia, bang doakan Mustang kuning ada kat depan Aisyah di kitchen tu akan keluar. Kita yang bawa kan. So tak apalah kalau saya dah buat. Sekarang nampak Hilux saya bawa satu, Alphard dia bawa. Sebab itu kita bergerak untuk kita keluar kan. Jadi dekat sini nak berjaya hari ni, sebenarnya dah berdiri di kaki saya sendiri. KB, Haji semua bukan atas saya. Bukan atas saya. Hari ni kalau dia orang berjaya pun bukan atas saya. Satu atas usaha dia orang dengan izin Allah.
bukan atas saya. Semua orang yang nak berjaya hari ni cuba duduk. Saya rating yang saya duduk dekat dalam perniagaan hari ni, Millionaire Club dalam MSP, ini dia punya lingkungan. Saya ada lingkungan lagi, saya punya team business yang bukan buat business yang macam ni. Dia orang ni lagi supportive. Pun lelaki juga, semua datuk-datuk. Depan suami saya cakap. Tapi the bestnya diorang ni, diorang bagi dan membuka minda saya. Pangkat bapak-bapak saya, bila saya duduk, Denny ni bagus. Dia pantau saya melalui Facebook. Denny, kau dalam Facebook kau jangan tulis macam ni, Denny. Sebab dia punya hidup dah lebih panjang daripada saya kan, dah 60 tahun. Dia memantau tengok saya punya post. Sampai dia orang dah datang dah kedai saya, tim-tim motor-motor besar semua. Semua dah tua-tua tau, pangkat bapak-bapak saya. Tapi tu sebab kita nak bisnes, kita kena duduk dengan orang bisnes. Kalau kawan-kawan yang tak nak bisnes tu, jangan marah dia. Jangan marah sebab mungkin masa tu dia tak terbuka lagi. Kita cari rate yang sama, cari pendapatan. Cari yang sama nak duit, sama nak berjaya, sama nak kaya, sama yang nak macam-macam. Ramai. Tu sebab saya tanya, semua siapa nak duit kat sini? Cuba angkat tangan. Siapa nak duit? Siapa nak kaya? Saya. Siapa nak berjaya? Saya. Siapa nak bagi kereta besar? Semua nak. Tak ada lagi dalam dunia ni kalau orang nak bagi kereta, nak aku bagi kau masker nak tak? Tak nak lah. Tak ada lagi. Walaupun kereta kancil orang bagi percuma, nak tak? Nak. Tak ada orang menolak nama benda percuma. Tapi bukan senang nak dapat percuma. Yang ada hari ni adalah usaha, tindakan kita. InsyaAllah boleh dapat. Saya 2021, hari ni, saya hari-hari saya update 3/1/2021. Apa yang saya update adalah pendapatan saya dan simpanan saya. Saya cakap dengan anak saya, ni kau kena update ni, dan kena ada simpanan. Mungkin kalau apa-apa hal, dia tak payah susah lah, apa-apa aku sakit je lah. Saya cakap lain, tak payah cerita pasal kereta ni, itu kemudian sakit, dia dah sakit susah. Dan suami saya tu tiba-tiba kena jantung umur 42. Suami saya ni dah pasang stand lah. Walaupun dia pakai weekend, full set, tapi benda di dalam tak nampak. Dia kena umur 42, tiba-tiba kena waktu selepas solat Isyak. Nafas tak sampai. Nafas dia pendek. Namun memang Allah nak panjangkan umur dia, dia boleh tidur. Patutnya dia tak boleh tidur masa tu. Kalau tidur, mahu dia meninggal dalam tidur. Ikutkan cerita. Tapi Allah nak panjangkan umur dia, dia bangun pukul 4 lebih. Dia bagi tahu saya, dada tak sedap. Saya bagi tahu kalau ada simptom tu semua dekat orang, jangan sapu minyak panas. Nak sapu boleh sapu, terus pergi hospital. Terus pergi hospital sebab itu adalah simptom jantung. So bila dia tu pergi KPJ, doktor check. Mula budak tu check tak ada apa-apa. Lepas tu sepupu saya, doktor tu cakap macam ni, kau suruh doktor tu buat angiogram. Bila check darah positif jantung, check angiogram, 1 tersumbat. 99%. Sikit je lagi. Dah nak tutup. Sikit je lagi. Allah tu tahan. Ada dia punya x-ray tu 99%. Lepas tu terus doktor buat operation pukul 3 petang, pasang stand, kena 33,000. Insurans bayar lah, bukan saya bayar. Nasib ada insurans. Nasib ada insurans. Saya rasa kalau dia pergi hospital besar bukan tak okey, tapi kau tunggulah. Waiting tak tahu berapa ramai. Silap dah mati. Sebab 99% dia kena. 5 hari duduk ubat 33,000. Sebab tu saya cakap dengan orang, semua aku ni semua dah alami dah. Suami aku dah accident, tu dalam tu ada skru ni, sini skru, balik kerja pam accident, orang langgar ada skru. Kena jantung lagi. Semua banyak Allah tolong. Nasib, saya kata nasib baik. Nasib baik tu ada lagi. Kalau tak, saya dah terduduk dah. Betul saya cakap, saya dah terduduk. Walaupun saya ada duit 33,000 bukan sikit. Terletak kerana nak sihat. Terbaru saya punya testimoni customer juga dah pakai weekend. Tiba-tiba dia rasa ini jantung juga, umur dia 51. Hari 2-3 hari itu cukup setahun. Dia kata boleh lah buat anniversary ni, anniversary pasang stand. 2 tersumbat. Dia dah pakai weekend juga. Dia pakai weekend sebelum saya pakai. Dia kata dia rasa penat sangat.
Ibaratnya jantung ni, ibaratnya Swiss dicabutkan. Swiss tu dicabutkan. Maksudnya pasang TV, cabut Swiss, jatuh. Dia jatuh. Lepas tu dia tak nak pergi hospital. Dia tak nak pergi hospital. Lepas tu suami bila isteri dia cakap, tapi tangan semua, jari semua dah biru. Semua dah biru. Dah biru, dia pergi hospital. Dia pergi Colombia. Doktor dah panggil semua anak-anak. Tapi ini Allah punya kuasa. Ikutkan dia punya heartbeat tu, dah nak meninggal. Tapi dia boleh borak. Dia boleh datang geng-geng motor dia. Dia boleh borak. Doktor dah panggil suruh baca Yasin, tapi dia sihat. Lepas tu dia pergi hospital lain, 78,000 kena buat. Sebab 5 hari ICU. Nampak tak kos bila dah sakit? Dia pun cakap, motor ni, kalau kau cakap tu motor tu kau cakap. Sebab apa? Masuklah insurans. Bila dah jadi macam ni. Saya cakap betul, semua anak-anak saya ada insurans. Dan taklah, bayar-bayarlah. Sebab kalau ada sakit, tak ada duit. Tak ada duit. Jadi dekat sini, apa saja pun duit. Nak bayar insurans pun duit. Jadi carilah duit. Tak kisahlah, sebab dekat MSP dia tak ada maintenance, dia tak ada target, dia tak ada iuran ahli. Cepat dengan lambat dah. Lagi kita sebab kena tahu bisnes ni, kita kena bagi tahu orang. Lagi satu, kalau kita pakai wristlet, lagi senang. Wristlet, lagi pakai wristlet. Macam Faizal pakai elbow tu, dia pakai elbow. Wristlet ni, bila dia pakai, kan, saya dah buka sebab saya nak masak. So bila dia pakai, apa jadi, orang first akan tanya, kau pakai apa tu Kau main badminton Ni wristlet. So bila dia pakai sebelah kanan, ini untuk perjalanan darah ke paru-paru. Untuk masalah rostum yang mokok semua, pakai ni. So sebelah kiri untuk jantung. So bila dia pakai, macam suami saya memang pakai dua-dua. Terus kan dia pakai elbow sebab dia banyak bergerak. So dia pun kena jaga diri dia sebab dia tahu. Sebab orang yang dah masalah jantung dia cepat letih. Lepas dah buat stand tu, dia cepat letih. Tu pengalaman dia. Dia kalau dia duduk, dia tidur memang saya tak kacau. Sebab dia memang akan letih. Sebab dia dah tak normal sebab dah tersumbat kan, dah pasang stand, alat bantuan So yang ni. So bila pakai, orang tanya, kau pakai apa ni? Bila dia tanya kau pakai apa ni kan, bagi dia pegang, bagi dia rasa. Silap dia akan rasa tangan dia ringan. Lepas tu ada rasa lenguh. Dia automatically. Ini adalah benda yang paling senang. Mungkin susah nak tunjuk kan? Takkan nak buka lah. Kena pula kalau yang banyak belum mau berbau. Walaupun kata weekend ada arang bulu putih tu, nyah bau. Tapi kalau kita banyak toksik pun boleh berbau. Boleh berbau. Dan ada orang tu toksik tambah banyak, berlubang lagi. So yang ni, ini paling simple sekali. Sekarang dia ada package apa, Gaby? Yang travel kit 528, 2 stokin, 2 ni 528. So yang ni boleh pakai. So package tu nama dia package suami isteri. 2 wristlet, 1 suami pakai, 1 isteri pakai. Stokin 2, 1 suami pakai, 1 isteri pakai. Tak kisah nak pakai time bila. Pakai malam pun boleh, siang pun boleh. Macam saya akan pakai weekend ni waktu tidur. Terus pagi tidur. Cuma yang refit ni je lah saya pakai waktu kerja. Sebab saya menyebabkan air banyak nanti basah. Takkan nak pakai stokin kan, basah lagi kan, busuk lagi. Jadi ada apa-apa nak tanya, tanyalah, apa yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Tentang, kalau lagi satu saya nak bagi tahu. Kita semua bukan doktor, tak tahu lah kalau ada dekat sini doktor. You akan tanya macam ni, kalau sakit macam manis nak pakai apa? Okey, weekend ni dia ada full set terbaik, full set terbaik. Dia ada cap, dia ada wristlet, dia ada baju, dia ada suar dalam, dia ada knee pad, and then dia ada stocking. Tetapi kadang-kadang orang tak mampu. Jadi basic adalah stocking. Stocking dan wristlet. Stocking dan wristlet. So jangan tanya. Saya tak pernah tanya penyakit orang. Kalau orang tu tanya saya, kalau saya tulis link saya weekend kan, boleh saya tahu tak siapa nak pakai. So daripada siapa nak pakai, mungkin dia kata mak dia. Bila dia kata mak dia saya dah tahu dah. Orang dah tua dah tentu, satu dia lemah, dia tak kuat, dia perlukan tenaga. Penyakit dah tentu ada. So saya bagi kadang-kadang combo set pun nak tengok juga lagi. Kalau dia kata combo set tu kita 765 kan,
765 mahal, tak ada. So apa yang paling murah? Dia akan tanya macam tu. Paling itu je dia akan tanya, paling murah. Okey, ni package dia. Satu stocking, satu wristlet. Tak kisahlah kalaupun dia nak beli sebelah wristlet Sebelah wristlet ni harga jual 130. Harga Ali 116. Betul? 116. 113. Dia 233 kan? So kalau sepasang 233. Jangan pula kata tak boleh. Orang nak beli jual je. 130. Kalau dia kata, kalau saya tak nak stocking, saya nak pakai ni dulu, boleh. Jangan kata tak boleh. Ramai orang dulu bendul, tak boleh, tak boleh. Stocking wajib. Dah nama ni stocking tu wajib, dia tak. Orang tu ada duit 120. Bagilah dia, paling tidak pun dia boleh pakai. So benda ni boleh digunakan terapi untuk muka, boleh bagi. Kan? Ni kalau yang sakit kata tiba-tiba terseliur ke, gosok sampai dia panas. Gosok sampai dia panas sebab dia akan lancarkan darah kita. Banyaklah punggung sakit ke, bahu sakit ke, mana tak boleh, suruhlah isteri, suruh dia sapu. Kalau dia tak pandai ugut pun sapu je. Nanti akan rasa lega. Weekend ni boleh letak di mana-mana saja. Sebab tu saya kata kalau saya bercakap, memang saya akan bagi tahu semua. Untuk orang mengandung, boleh. Lagi bagus, orang mengandung ni lagi banyak kali dia mengandung, lagi dia makin lemah. Perempuan lagi banyak kali dia lemah, dia dah tak kuat lagi, dah ada banyak urat-urat putus. Lagi bagus. Dan susu akan lebih banyak. Dan luka lagi cepat baik untuk orang mengandung. Semualah paling senang sekali orang yang ada darah. Ada tak orang yang tak ada darah? Semua orang ada darah kan? Jadi semua orang boleh pakai weekend. Tak kisah umur apa, penyakit apa, package apa, janji dia pakai. Saya bagi tahu tu sebab ramai ada tanya, boleh tak kalau dia nak restrict dia tak nak beli stocking? Boleh je, dia itu je yang dia ada duit kan? Kalau dia tak ada duit, nanti kemudian saya beli stocking, boleh. Sebab ada yang lurus cakap basic stocking dia ada duit untuk wristlet dia. So jual je wristlet pun kita boleh dapat duit. Harga jual sepasang member, bukan member, 260. Harga kita 233 sepasang. Boleh juga. Tapi MSP sekarang dah banyak package dah. Tapi pelik ni dia tak buat package. Dia nantilah saya cuba war-warkan dekat bos untuk masukkan satu stocking dengan wristlet, kan? Supaya orang dah beli sepasang. Tak kira bisa tu sekeping pun tak apalah. Janji murah kan? Tajuk betul tak? Janji murah. Saya cuba dapatkan. Sebab biasanya bos akan tanya pendapat leader juga. Sebab kita yang banyak jumpa orang, bukan bos kan? Kita je tahu apa yang orang nak. So ada apa-apa lagi tak nak tanya? Dari semua saya dah cerita dah rasa ni. Nak tanya apa? Boleh? Setakat ni nak tahu apa kaedah Puan buat jualan yang paling efektif ni secara online ke offline ke dia boleh? Saya terus terang cakap, saya naik dari segi offline. Jumpa orang lah. Jumpa orang tu macam ni bang. Saya jumpa orang, saya tak tanya penyakit orang. Saya first kali, manusia ni dia akan touching dulu orang cakap, khabar sekarang, sihat? Nanti dia cakap, baru aku ke hospital. Pernah dengar tak? Aku baru je semalam ke hospital. Biasa tak dengar ayat macam tu kan? Baru 2 hari lepas ke hospital. So itu adalah mangsa kita lah. Itu mangsa kita. Okey. Oh ya ke? Kenapa masuk hospital? Tak adalah itunya jantung ke, paru-paru. So dia automatically akan bercerita tau. Kita ajak perbualan. Berbual, jangan terus menjual. Itu sebab saya kata weekend ni kita kena pakai. So paling kurang ni. So bila dia tanya, oh ya ke? So rasa sekarang macam mana? Selesa tak? Biasanya kesihatan ni selesa dan tak selesa lah kan? Ni tak apa dah bang. Abang cuba pakai. Bagi dia cuba pakai. Dia akan rasa. Bila dia cakap, okey lah bang, saya pun nak balik kat tangan tu, boleh lah. Bagi saya. Dia kata, apa rasa ni? Nanti dia akan tanya, beli kat mana? Mana boleh dapat? Berapa harga? Itu dia akan keluar. Saya macam tu cara saya. Saya jumpa family saya tak menjual pun. Tapi orang dah tahu dah, ni stocking dah datang. Dah habis semua saya stocking kan dah pun. Betul. Sebab testimoni saya kuat. Testimoni macam mana kaki lubang ni semua banyak daripada testimoni saya juga. So saya tak pernah cerita orang merokok ni memang susah. Siapa merokok kat sini? Angkat tangan. Susah nak berhenti kan? Memang susah. Kau suruh berhenti pun nak mati pun susah nak berhenti. Jadi pakai je. Pakai je. Atas niat, ya Allah tangkap aku memang susah nak berhenti merokok ni kan.
Sebabkan benda ni aku nak sihat. So secara tidak langsung kita jagalah kesihatan kita. So kalau yang merokok tu, kalau kita letak rokok tu sekotak, letak dalam ni, dia tak ada rasa dah. Dia rasa tawar. Dia dah kotin tu dia dah tarik dah. Ada ramai isteri-isteri yang buat macam tu. Bila dia dengar talk saya, dia balik, dia ambil rokok suami dia sorok kan. Mana rokok dia dah? Lepas tu suami dia minum isap. Tapi sebabkan rokok mahal, dihisap juga walaupun tak ada rasa. Yang ni berasap kan. Itu sebab apa? Dah jadi habit. Jadi benda ni lah, saya cakap betul. Kita jumpa orang, jangan kita menjual. Maksudnya bukan menjual apa, kita jual cerita je. Lepas tu kalau dia tanya mana dah dapat, itu yang kena ada produk dekat dalam kita. Saya biasa macam tu. Jangan fikir orang tu ada duit ke tak ada duit nak beli. Dia pandailah cari duit dia kalau nak sihat. Ini masalah, benda ni mahal, orang ni nak beli ke tak nak beli, ada duit tak ada duit. Kau yang tak ada duit, dia ada duit. Saya selalu cakap dengan orang macam tu, kau suka kaji duit orang, kau kajilah duit kau. Betul tak? Kaji duit poket orang. Orang dah tentu setiap tahun pergi melancong. Kita yang tak pernah melancong tak ada duit. Jadi daripada situ saya punya imajinasi, pemikiran saya senang je. Saya cerita, saya bagi dia rasa. Lepas tu saya tinggalkan pamphlet ataupun flyers. KB buat flyers, bagi. Paling tidak, takkanlah Allah tu tak kesian dekat kita. Dia tahu. Saya selalu cakap, kau jangan buat kerja Allah, kau bagi je. Nanti dia kadang-kadang dia waktu kita ada, dia tak baca. Sebab dia macam ego kan, dia tak baca. Esok bila dia dah lama-lama, dia duduk baca. Lepas tu sekarang dah zaman dunia di hujung jari. Dia boleh Google lah, weekend. Betul tak? So bila dia dah tengok banyak testimoni weekend, rezeki kita dia contact lah. Dia masalahnya flyers tak ada. Semua tools yang nak berniaga ni kan, kita punya senjata. Kan tanya KB, kejap-kejap tanya KB, kejap-kejap tanya KB. Saya kalau tanya banyak-banyak, kau Google. Saya jawab betul, kau Google sekarang. Sebabnya dah blast dekat dalam grup, tak download lagi katalog sebanyak-banyak katalog. Aku tak disimpan. Saya cakap, saya tak disimpan nak pergi tanya Faizal. Sebab saya ni nak mencari lagi, kena gambar dah masuk. Mana pula aku dah buat album tadi, dah hilang pula. Kena semula dulu tak pandai album nak buat. Jadi itu je. Senang je. Manusia ni, saya baru dapat tips satu daripada jutawan hebat. Saya cakap dia memang hebat lah. Hebat saya hebat lagi dia. Dia datang kedai saya. Luar biasa cara dia. Saya cakap patutlah dia jadi jutawan. First kali manusia ni suka dipuji, betul? Jangan dalam kau jual produk kesihatan, kau kutuk muka orang. Marah kan? Asal kau ni kau banyak dirawat. Kita jual produk cantikan, contoh kan, kita tak boleh nak drop orang. Banyak orang dia drop orang dulu. Kita tanya khabar dulu, sihat dia, apa semualah. Macam kita lah orang tanya, dah makan ke? Kan? Dah tadi. Kalau belum, belanja makan tak apa. Kalau banyak apa seminggan pun dia makan. Bukan banyak apa. Tapi daripada situ orang dah love dekat kita. Dia baik lah orang ni. Walaupun kita belanja di sekawan, air satu pinggan, goreng pisang. Bila dah ajak duduk ya, kau buat apa sekarang? Kita dah belanja dia tu, kita dah brand diri kita tau. Hebat dah dia sekarang, dulu dia tak belanja. Kan dia dah belanja aku kan, mesti dia berduit. Satu. Yang kedua mesti dia tanya, kau buat apa sekarang? Aku buat sekarang ni, buat bisnes. Memang best. Cakap macam tu memang best. Jangan panjang-panjang. Tak apa, tak nak. Nak buat bisnes ni jangan cerita banyak-banyak dengan orang. Biar orang tanya kita. And then tu sebab saya kata branding diri. Jangan buka cerita panjang-panjang semua, tak ada. Satu pun dia takkan beli. Tak payah cerita. Banyak macam ni yang pakai emas tu kan. Dia satu branding weekend. Kan? Bila dia weekend dia, orang tu bila dia tengok weekend, stop dia jumpa lagi orang pakai weekend. Silap dia Google lah. Kan? Apa weekend pakai buang. Ini bukan pakai buang. Bagus ni benda ni kan. Tapi cuma kita, dia tak tahu kita. Apa yang nak beza dengan kita bagi dia flyers tu ada dalam poket lah. Kalau
kalau kita kenal orang lah. Sebab ada orang dia tak suka menjual. Maksudnya dia tak suka orang datang kat table, dia tak suka kan. Kita pergi cari prospek kita yang paling dekat kita lah. Kawan Facebook, kawan saudara, sebelah isteri, sepupu, kawan-kawan kita punya bengkel. Itulah kawan-kawan saya. Saya lagi menyaga. Orang tengok saya terus cakap lah, mana kau pergi sekarang? Aku sekarang buat bisnes. Aku dah tahu, aku dengar cerita kau dulu. Itu ayat dia orang. Aku dengar banyak dah kau ni. Oh senang nak join, jom follow. Itu je. Saya tak pernah cakap benda apa yang saya buat. Sebab saya bukan jenis orang yang macam nak beria-ia tak. Memang saya beria-ia buat, tapi sebab ada orang, dia akan tengok kita. Kita ni tak payah nak macam approach orang macam kau kena buat bisnes, tak payah. Sekarang ni senang dia tanya, berapa komitmen kau setiap bulan? Kau nak tambah pendapatan tak? Apa dia cara? Dah. Kalau dia tanya macam mana cara, tak tahu nak terangkan, panggillah KB dengan Haji. Panggil KB dengan Haji, biar KB dengan Haji terangkan. Kadang-kadang kita gugak 3 kali gagal, orang dah tak join dah. Apa dia bertanya kau pun kau tak tahu. Tapi kita boleh approach orang, kita bercakap, aku pun baru join. Tapi kalau kau nak tahu lebih lanjut, aku boleh terangkan. Tapi tak payah cakap aku bawa upline aku. Bila cakap upline ni orang fobia tu tak? Nantilah aku datang jumpa kau, bila kau free? Bila kau free tu, bawa lah Haji dan KB. Jangan cakap upline downline ni semua, tak payah. Nanti aku datang lah. Bila datang Haji dan KB, intro sikit. Biar dia orang cakap. Waktu dia orang cakap, kita dengar. Ambil ilmu dulu. Esok lama-lama, tak payah tunggu Haji dan KB. Kan? Kita je jalan sendiri. Macam KB dengan Haji, dia dah jalan sendiri. Saya pun jalan sendiri. Tak payah susah-susah. Sebenarnya dapat ilmu. Sebenarnya dah banyak, senang dah. Sebab weekend ni dah banyak dekat dalam Google. Mr. Google boleh jawabkan. Senang sangat. Tinggal lagi cakap dia. Aku share. Buat selalu ni, update status kan. Sedap betul tidur macam dia lena. Betul selama ni aku asyik tidur terjaga. Susah nak tidur kan. Best betul. Sekejap aku pakai stokin aja. Dah. Bila aku cakap apa, dia pun alami macam tu juga kan. Aku pun sama juga. Bila aku dah terjaga, aku susah nak tidur. Nanti dia pun tanya, kau pakai stokin aja apa ni? Masa tu lah. Jangan bagi terus jawapan. Dekat dalam status kita, jangan bagi kita terus jawapan. Macam status saya suka bagi orang bertanya. Orang confirm tanya, saya update kuih tart pun orang ingat saya jual kuih tart. Padahal saya beli kuih tart pun. Tak jual pun. Nampak tak? Manusia ni dia suka makan. Tapi memang yang sihat ni dia lambat sikit. Dia bukan tak ada. Bila review lagi barang mahal. Tapi kalau kita pandai approach orang, dia bukan belagak. Silap tu, ayat belagak tu silap. Dia bukan belagak. Kadang-kadang cara kita tu membuatkan orang tak nak. Cara kita. Kita approach orang seolah-olah macam kita memaksa dia beli. Manusia ni tak suka dipaksa. Ingat, termasuk kita, betul tak? Jadi kita sama. Orang tu sama dengan kita. Kalau dia tak suka dipaksa, kita pun tak suka dipaksa. Tapi macam mana bagi tengok orang approach kita macam mana? Apa yang orang tu suka? First kali kalau pergi rumah orang kan, kalau rasa memang rasa nak closing, nak apa kan, standby je produk tu dekat dalam handbag. Weekend tu tak payahlah dalam kotak, dalam paket dia macam tu kan, masuk kan. Bawa ni, tanya. Tanya dia pula buat apa sekarang kan. So kalau dia buka pula bisnes dia, kita dengar. Jangan kita cakap, tak nak lah sekarang aku nak buat bisnes. Jangan potong dia punya cakap. Saya mendengar dulu. Okay, kau buat bisnes. Alhamdulillah lah, aku doakan kau punya kau baik. Jangan potong orang. Marah tak kalau kita orang potong kita cakap kan. Kalau kita tengah bersemangat nak bercerita, kita pula potong. Lepas tu jangan potong. Baguslah, alhamdulillah bisnes. Aku sekarang pun tengah buat bisnes. Baru kita masuk part kita pula. Tapi bisnes aku, bisnes kau dah hebat kan. Alhamdulillah lah. Tapi alhamdulillah lah, bisnes ni aku yang aku rasa aku dapat bantu orang. Satu nikmat, itu nikmat sihat. Baru kita buka. Opening dia tu kena pandai. Ramai orang gagal. Saya cakap betul. Saya bukan kata saya hebat dari segi closing. Saya memang psycho orang nombor 1. Saya jarang jual produk. Saya jual cerita. Bila orang tu dah tahu saya, so kalau kau nak nanti kau carilah aku. Kami nak balik kan kalau kau nak nanti kau carilah aku. Dah. Janji dia dah ingat dalam otak dia kan. Ni video stoking. Dah lah. Tak ada pun. Saya jangan approach orang sampai orang rasa
terpaksa dan tak suka. Itu manusia. Manusia dari satu, manusia suka barang percuma. Manusia suka barang percuma. So kalau kita bagi dia, macam saya kalau jual, ada je saya masukkan dekat dalam beg tu. Siap tanya lagi, set hantar gambar. Set, ini siapa punya ni? Puan ada tersalah ke? Tak. Saja je bagi, ambil lah. Tak kisah apa-apa pun. Coklat ke, Cadbury tu kan, coklat Cadbury tu masuk kan. Bukan mahal pun, tapi buat orang tu love, suka berurusan dengan kita. Beli kat sini dapat coklat. Coklat pun boleh je dia nak beli kat family store kan, tapi dia dapat percuma kan. Dia suka tak? Benda tu, manusia suka benda percuma, benda murah. Suka di-up, dibangga-bangga. Walaupun dia tak ada, cakap dia ada. Itu manusia. Itulah rating yang ramai orang tak faham buat bisnes macam mana. Macam saya buat apa-apa bisnes mesti ada yang free-free je. Termasuk kedai makan pun ada yang free-free juga. Sebab tu benda melibatkan persekitaran minda, hati dan perasaan. So ada apa lagi nak? Approach orang jangan approach. Janganlah macam paksa-paksa. Cubalah buat. Dah buat baru tahu. Sebab tu saya jarang cerita pasal produk dah sekarang. Saya jarang dah cerita pasal produk. Saya cerita sikit-sikit je. Saya cakap dah, kalau dulu mahal, dulu berkira-kira nak beli mahal, tapi sekarang ni dah ada murah. Kalau berminat, hubungi saya. Tu je. Saya letak gambar stokin. Dah. Sebab manusia ni memang dia punya perangai lain. So apa-apa lagi? Saya rasa tak ada apa lagi kan? Apa yang rasa tak faham boleh tanya. Semua ada dekat dalam grup saya. Grup saya Millennial Club. Ada. Saya ada satu grup besar yang saya dah tubuhkan sejak 2013. Lenny Lina. Lenny Lina. Lenny Lina. Bang, bagi tahu apa? Apa lagi kita senang je. Lenny Lina, tapi tak tahu lah friend kau ni. okey. Saya kena lah apa ni follow ke apa. Tengok. Macam tu je, buat bisnes senang je. Kita buat bisnes, kita bawa diri kita sebenarnya. Bawa diri kita. And then dekat dalam Facebook, siapa yang ada Facebook jangan mengarut dalam Facebook. Bergaduh dengan suami bagi tahu, satu dunia bagi tahu. Bergaduh dengan jiran, satu dunia bagi tahu. Tak suka dengan orang ni, satu dunia bagi tahu. Cuba tengok Facebook saya. Mana ada benda-benda negatif tu, itu menceritakan diri kita tau. Dengan dalam saya punya Facebook tak ada. Semua cerita yang best je. Walaupun saya sakit ke best je. Tak pernah, ini dah masuk hospital tunjuk kena masuk ward, tunjuk masuk apa jarum. Satu dunia tahu dia masuk hospital. Adakah satu dunia nak datang tengok kau? Tak payah kau nak cerita. Tak payah. Nanti orang cakap, buat produk kesihatan di sini sakit. Apa nak kata? Betul? Tak payah. Kita yang best-best je. Dia ada cara dia. Pagi, yang orang suka, kalau haji, okey, hantar nak sekolah ke apa kan. Itu orang suka tu. Benda-benda yang rutin tu, cuba buat live dia tu kan. Anak wahara dalam kereta pun tak apa. Orang tengok, tapi kau cuba buat live pasal bisnes. Satu dua je lah. Memang orang tak tengok. Benda yang mengarut-garut tu orang suka. Benda bisnes sambil-sambil tu pandai-pandai lah kita. Pandai-pandai. Sebab ini saya belajar. Dia ada waktu tengah hari. Okey, kalau kita nak buat live untuk makan pula, ada je benda yang macam bracelet kita makan kan. Kita makan dah tentu orang nampak apa kat tangan tu kan. Contoh kita makan gaku ni apa tak, orang dah tengok. Tu secara tidak langsung yang kita ni menunjukkan kita pakai. Bila kita jual, kita pakai. Ada orang nampak benda tu. Itu semua adalah marketing. Facebook adalah marketing yang paling gila boleh kita dapat prospek. Kena ingat kadang-kadang kita dah masuk pagi, orang kawan tak jumpa waktu petang dah. Personal FB ke page? The best adalah page. The best adalah page. Tapi personal pun boleh buat, page pun boleh buat. Sebab kadang-kadang kawan-kawan ni dia tak tahu page kita. Page tu kadang orang tak tahu kita. Faham tak?
partner saya stokis weekend Seremban Negeri Sembilan tu saya. Tu saya. Masih lagi orang dapat produk daripada saya, tengok daripada page. Sebab itulah orang cakap. Tapi bila weekend dia buka je, weekend dah terlalu banyak. Ramai dah sekarang ni buat tulis itu kedai online. Ataupun kita boleh je buat satu page yang kita tulis itu. Saya bagi satu tajuk lah yang saya dapat dekat dalam otak saya ni, ready stock product. Selalunya banyak yang tak ready. So kena ready lah. Okey je, kalau kita ada satu copywriting. Biasa kita share tu Ada feedback. Ada. Feedback ni atas dia orang lah, rezeki lah. Saya jarang post dekat dalam grup WhatsApp untuk iklan saya. Saya selalu post dekat story. Story, bila kita masuk, automatically orang akan nampak kan. Dia akan terus keluar je story. Story Facebook dengan WhatsApp story. WhatsApp status tu, saya masuk je sekejap dah beratus. Status WhatsApp saya cukup lah. Saya masuk cerita pasal PKP sambung 31 Ogos 31 Mac pun dah beratus orang tengok. Jadi kat tu sebab tu saya kata, kalau saya tulis dalam status WhatsApp saya jarang lah tulis macam menjual sangat. Tapi ada lah, ada. Macam saya selalu cerita, sedap makan. Semua orang memang susah nak kawan makan. So semua orang nak kurus, tapi nak cepat. So benda tu kena tahu macam mana nak relate kan, supaya benda ni orang tak menyalahkan kita kalau kita jual produk kurus. Benda ni jangan menjanjikan lah. Apa-apa saja jangan menjanjikan. Baik pun bisnes pun apa jangan janji. Kau buat kau dapat. Sebenarnya kita bawa diri kita. So pakailah, startlah pakai wristlet. Start wristlet, bila pakai orang akan tanya. First orang akan tanya, kau pakai apa ni? Kau sukan Kau sukan? So, ada apa-apa lagi? Saya dah tak ada apa kan? Semua dah dapat daripada saya. Itu sajalah. Nak share kerja sikit. Macam Daripada mana KB saya. boleh hit 20,000 dalam masa 1 bulan. So, tak ada apa daripada saya. Sekian. Saya mohon maaf kalau ada silap salah daripada saya. Itu bukan niat saya. Niat saya hanyalah berkongsi satu peluang pendapatan, peluang sihat di MSP. So, saya kata sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.